kata, wah, apa ni, social distancing, tapi korang ni semua berapat. So, okay, alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam bahagia pada semua rakan-rakan yang ada di sini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Hari ini hari yang pertama saya melawat PDRM bersama dengan Ketua Setiausaha Kementerian saya, Datuk Jamil. Sudah tentulah Tan Sri IGP sendiri, Tan Sri Hamid, dan juga DIG, Datuk Pahlawan Mazlan. Kita hari ini membincangkan beberapa perkara dan saya mendengar taklimat terutamanya mengenai dengan COVID-19 ini. Dalam kita nak menentukan supaya kita dapat menangani masalah yang begitu besar yang ada dalam negara kita, daripada kajian yang kita lakukan, masih lagi ada beberapa golongan rakyat Malaysia ini yang degil, tidak mahu mendengar arahan yang dikeluarkan oleh kerajaan. Maka sebab itu kami tadi berbincang bagaimanakah caranya untuk kita memperketatkan lagi segala apa yang telah pun kita lakukan. Contohnya roadblocks yang sedia ada ini, apakah mencukupi ataupun mesti ada strategi-strategi yang lain. Itu pertama yang kita bincangkan bersama. Yang keduanya adalah data-data di mana kita perolehi tentang beberapa kumpulan atau kluster-kluster yang boleh menyebabkan COVID-19 ini berpanjangan dari segi rantaiannya. Maka sebab itu kita nak mengkaji seorang demi seorang tak boleh. Maka kita mohonlah kepada mereka yang merasakan dirinya ada kontak dengan beberapa kluster itu, keluar dan buat saringan. Bukannya kita nak tangkap, kita hanya nak suruh mereka buat saringan sahaja. Itu pertama. Dan saya nak tegaskan, kali ini saya nak tegaskan, kalau sesiapa tahu, contoh, dia tahu bahawa dalam keluarga itu diri dia contohnya positif, kemudian dalam keluarga tu ada 5 orang lagi yang pergi sama ke kluster tabligh itulah sebagai contoh, dan dia tak umumkan atau dia tak bagi tahu atau dia tak minta supaya mereka tu buat saringan, kalau kita dapat tahu, ini adalah amaran pertama, kita akan ambil tindakan yang tegas. Sudah sampai masanya, ini dah minggu kedua. Jadi sebab itu, Tan Sri Hamid mencadangkan supaya saya maklumkan kepada rakyat, kali ini kita akan ambil tindakan yang tegas. Saya tak mahulah perkara-perkara ini sepatutnya saya luahkan, tapi sudah sampai masanya. Daripada saringan yang kita buat itu, beribu datangnya daripada kluster tabligh itu sendiri. Sudah melebihi setengah daripada saringan yang kita buat daripada kluster itu. Sebab itulah kita minta supaya mereka keluar, datang, mohon secara yang baik. Kalau kita dapat tahu ada lagi anti sorok, itu bukan sorok barang, sorok orang yang tak mahu buat saringan, ini akan kita ambil tindakan yang tegas. Itu. Yang satu lagi yang saya nak maklumkan, COVID-19 ni dia bukan kenal bangsa, Melayu ke, Cina ke, India ke, atau dia tak kenal agama. Agama apa sekalipun ada. Daripada data yang kita tengok ni, dia bukan kira bangsa dan tak kira pangkat. Sama ada engkau tu pangkat besar, pangkat bawah, siapa saja, kalau kena dia menyebabkan bersangkut paut dengan keluarga-keluarga, dan bertambah dia menjadi satu perkara yang besar. Maka sebab itu, jangan ada sesiapa yang buat berita-berita yang boleh memecah belahkan perpaduan kaum yang ada dalam negara.
Tadi kita dah bincang, Tan Sri pun dah minta supaya saya sampaikan ini juga. Dia minta kalau boleh janganlah ada cerita-cerita yang boleh memecah belahkan kedamaian, ketenteraman yang ada dalam negara kita ini. Apa yang patut kita lakukan adalah kerjasama. Kita bantu. Kalau kita tengok, saya Melayu, kita tengok yang ada itu tak ada pakai face mask. Saya ada lebih, bagi bantu. Begitulah juga orang Cina, kalau nampak seorang lagi nak bantu, bagi. Bukan nak kutuk mengutuk. Ini yang jadi masalah kita ni. Engkau lah, engkau ni lah, engkau ni. Ini yang jadi masalah kita. Dan saya nak maklumkan, kalau ada lagi berita-berita yang keluar melalui sosial media yang boleh memecah belahkan, kita akan ambil tindakan yang tegas. Itulah yang ingin saya sampaikan. Dan sebab itu saya minta maaflah kepada semua tadi yang menunggu saya lama di bawah ni, kerana perbincangan kita agak lama kerana sudah sampai minggu yang kedua untuk kita memastikan, cycle yang kedua untuk kita memastikan rantaian itu boleh kita putuskan, dan insya-Allah kita semua keluar daripada masalah yang kita hadapi selama ini. We would like to develop this nation together. We want to build this nation together. We are all together. Kalau inilah harapan saya, begitulah juga harapan semua sesaudara yang ada dalam Dewan ini. InsyaAllah kita akan terus maju ke hadapan demi untuk kepentingan kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No more questions. I think it is quite okay, right? Ada soalan? Ada juga. Mengenai tindakan ke atas mereka yang tak nak pergi buat test, even though they are related to the cluster. So apa tindakan tegas yang bakal diambil? Saya nak maklumkan, contohnya dalam kluster tabligh itu, ada yang pergi tetapi dia tak mau keluar. Dan dia tinggal dalam rumah. Dalam rumah itu ada orang yang telah pun buat saringan, tapi dia tak buat saringan. Orang yang macam itulah yang saya maksudkan. Kalau orang yang kita tak tahu dalam lift tu, mana kita nak tahu? So we don't know. Kadang-kadang kita pergi ke tempat-tempat bangunan yang kita tak kenal bahawa orang tu adalah mengikut rantaian keluarga yang pernah pergi tabligh. Takkanlah kita nak ambil tindakan. Cuma yang saya nak maklumkan, contohnya orang yang ada tahu bahawa dalam keluarganya tu termasuk dalam golongan kluster yang kita maksudkan itu, dan dia simpan maklumat itu yang kita akan ambil tindakan tegas. Tindakan tegas tu faham-faham saja sudahlah. Tidak, kerana saya tak mau umumkan di sini. Nanti kita dah ambil tindakan, kita keluar, masa tu media turun sama-sama tengok apa yang kita nak buat. Sebab saya cuma bagi warning, hari ini bagi warning, tapi besok dah jadi, jangan marah kita lagi. Tapi dari warning ni biasanya dah 2 minggu dah cakap asyik turun ke depan, tapi ramai juga yang tak ke depan. Sebab kita tak dapat tangkap. Kau tahu siapa yang kita nak tangkap? Siapa kata polis ada senarai nama dah kenal pasti ni? We don't have it. There are so many of them. Ada yang mengatakan 15,000, ada yang mengatakan 20,000. We are not so sure. But what we have is about 10,000 at the moment, and that 10,000 sudah pun buat saringan. So another 4-5,000 ni we are not so sure. Jadi sebab itulah kita minta supaya dia keluar. So you cannot simply come up with any figures kalau you are not so sure about the numbers, the actual numbers. Yes. Lagi? Bukan. Kita tengok siapa yang menyimpan rahsia. Kadang-kadang bapa, kadang-kadang suami, kadang-kadang isteri. This is the point that we are looking at. Tak apalah, besok bila kita dah ambil tindakan. Lagi? Dah kena pasti, dia ada yang setengah dah balik dan kita dah pun buat quarantine.
Dia okey. Dia dengar cakap. Okey. Ada lagi? Tak ada? Semalam. Okey. Lagi? Sri, ada tak cadangan mungkin nak dedahkan kawasan-kawasan yang mungkin ada kluster-kluster sebab yang setakat ni kita tahu kluster tabligh yang mana ada dua kawasan yang sebelumnya saja. The major bulk of the problems that we are facing adalah datangnya daripada kluster tabligh. Maka sebab itu our focus now is more towards kluster tabligh tu dulu. Yang lain-lain itu mungkin kerana datang daripada luar, which we are not so sure, very uncertain about that. Jadi maka yang sebab itu kita fokus hari ini yang sesiapa yang pergi itulah. Kalau ada anak beranak yang pergi keluarga, kerana rantaian-rantaian tu nanti dia akan mengebak lebih besar. So the best thing is for them to come out, keluar, buat saringan, insya-Allah kita boleh pastikan, bukanlah nak pasti, insya-Allah akan dapat menyekat daripada merebaknya masalah ni bertambah besar. Okey. Selepasnya Roni masa pertama PKP ini polis banyak menasihatkan. Kata nak lebih tegas daripada lepas ni tak ada lagi nasihat. No, the numbers tuduhan yang telah kita ambil pada fasa kedua ni dah melebihi 1000 berapa? Kes yang sudah kita tuduh 200. Datuk Huzair was the number. Yang ambil tindakan 2000. Ya, yang sudah dibawa ke mahkamah dah 200 lebih, silap saya. 246 yang sudah pun didakwa. Okey. So you tak boleh kata kita dah, yang minggu pertama betul tak ada, kita baik-baik. Minggu kedua ni dah lebih. Kalau dah masuk minggu yang ketiga lagi kita akan lebih tegas. For example, in Germany, the police are starting to enforce a stricter NCO by allowing cars of certain number of plates per day. Like one day it's even numbers, one day it's odd numbers. Is that going to be all over the country? It's going to be very busy now. We're not going to implement. Cadangan ke you kata tadi apa? You kata Terengganu sudah implement? Polis implement itu? Cadangan. You ni janganlah. Ini Tan Sri IGP ada sini. No. I don't think so. Takkanlah Tan Sri IGP tak tahu. Kalaulah dia negeri itu nak buat, dia tak bagi tahu dengan Tan Sri, itu silap besar dia lah. Complication. Alright. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.